Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Imam, Jawatan Kuasa Masjid, teman-teman kita yang bertungkus lumus menyediakan platform kuliah online kita pada malam ini. Seterusnya kepada semua para jemaah, para penonton yang sedang mengikuti kuliah masjid kita ini menerusi online. Jadi sebelum kita berbincang lanjut ataupun meneruskan pengajian ataupun kuliah kita malam ni, saya nak ajak kepada semua yang sedang menonton, kita boleh lakukan sedikit dakwah kita menerusi teknologi aplikasi masing-masing. Boleh share banyak-banyak seramai mungkin ahli keluarga, sanak saudara, sahabat handai maupun teman-teman kita di Facebook, di Instagram, di WhatsApp dan sebagainya. Mudah-mudahan lebih ramai lagi yang dapat menonton kita pada malam ini, dan di samping kita stay at home, duduk di rumah, pengajian ilmu tetap kita teruskan. Alhamdulillah, dengan berlakunya situasi yang cukup mencabar kita pada waktu ini, tidak ataupun kita dapat meneroka satu lagi bidang baru, iaitu kita nak belajar pengajian menerusi teknologi yang ada pada waktu ini. Semalam pun di kampung saya, di kampung Padang Embun, Tendung, Pasir Mas, Kelantan, kampung ni pun buat kuliah secara online melalui aplikasi Zoom. Jadi dia jemput saya bagi kuliah selama 20 minit, dan ramailah orang-orang kampung yang belajar buka telefon, kemudian tekan aplikasi Zoom, kemudian tonton, tanya soalan dan sebagainya. Ini satu juga perkembangan dakwah yang baik yang berlaku kepada kita. Maknanya tak ada alasan untuk tidak mengikuti pengajian ilmu. Jadi bagi mereka yang sedang menonton di rumah, boleh buka laptop ataupun komputer maupun telefon dan ajak sanak saudara tonton forum perdana malam ni. Bukanlah. Kalau forum perdana ada panel sebagainya, hari ini moderator seorang saja bercakap, kita buat bentuk dalam kuliah insya-Allah. Baik. Malam ini saya sedang bersiaran dari perpustakaan Masjid Bukit Jelutong ataupun Masjid Tuanku Ampuan Jamaah di Bukit Jelutong Shah Alam ini. Sebuah library yang begitu indah, sebuah masjid yang begitu cantik, dan hari ini kita nak bawakan kepada para penonton seluruh Malaysia boleh tonton pengajian kita malam ni. Baik, tajuk yang dipilih oleh masjid adalah kita nak bincang tentang penyakit ataupun COVID-19 ini, penyakit wabak ini, sudut pandang Islam. Bagaimana Islam tengok kepada soal penyakit. Apabila kita mengimani bahawa Islam ini adalah satu cara hidup, way of life. Islam ini bukan satu cara mati. Bila mati baru cari Islam. Ustaz, ayah saya, mak saya dah meninggal dunia, jadi nak minta urus cara Islam. Tidak. Islam adalah satu cara hidup dan cara mati. Maknanya, waktu hidup ini perlulah menggunakan Islam sebagai cara hidup kita. Sama ada kita berpentadbiran, maka Islam ajar cara-cara mentadbir cara Islam. Cara-cara nak mengurus ekonomi, Islam pun ajar tentang bagaimana nak mengurus ekonomi cara Islam. Nak makan, Islam ada kaedah bagaimana nak teknologi makanan. Nak buat modified food ke, kemudian nak buat awet ke sebagainya, Islam ada cara-caranya. Kemudian dalam aspek nak bersosial, Islam pun ada kaedahnya.
macam mana kita nak bersosial, macam mana kita nak bermuamalah dengan orang, sama ada Islam maupun bukan Islam, Islam ada caranya. Dalam bidang perubatan, Islam pun ada caranya. Kalau kita membelek kitab-kitab yang ada di belakang saya daripada hujung ke hujung ini, ada beberapa kitab yang bercerita tentang perubatan menurut Islam. Islam pun ada kajian tentang perubatan. Bab penyakit, Islam pun ada kaedah bagaimana nak merawat penyakit dan bagaimana Islam memandang penyakit itu dari sudut pandang Islam. Maknanya, Islam ini adalah satu cara hidup. Kehidupan kita ini semuanya dipandu oleh satu agama yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna din 'indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima satu-satunya yang mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi sebagai hamba Allah, umat Islam, kita kena beriman bahawa Islam adalah way of life, satu cara hidup bagi kita. Baik. Apabila kita bercakap bahawa Islam ini satu cara hidup, maka bila penyakit pun tentulah Islam ada caranya. Baik. Bila kita sebut tentang penyakit, ianya adalah satu daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Penyakit ini Allah Taala yang datangkannya dan Allah Ta'ala juga yang mendatangkan penawarnya. Pernah satu ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi ditanya tentang sekiranya kita ini dapat penyakit, adakah kita perlu mendapat rawatannya? Maka Nabi menjawab, kena kita mencari rawatan ataupun mendapatkan rawatan kepada penyakit kita itu. Kerana Islam mengajar kepada kita untuk berikhtiar merawat penyakit yang ada kepada kita. Tetapi bagaimana Islam memandang penyakit itu? Kalaulah ada orang yang pandang penyakit dia rasa macam satu bala, maknanya Tuhan tak sayang dia, bagi dia penyakit. Ada orang yang sebelum ini dia ada penyakit, kemudian dia kata aku nak masuk Islam lah. Bila akan masuk Islam, mungkin penyakit hilang. Maka dia pun masuk Islam. Masuk Islam, tengok-tengok lagi banyak penyakit yang datang kepada dia. Kemudian dia berkata dengan pening, kenapa ni? Aku masuk Islam nak cari ketenangan. Aku masuk Islam nak suruh Tuhan sembuhkan penyakitku. Tiba-tiba lagi banyak penyakit datang kepada kita selepas kita masuk Islam. Ada orang yang memandang penyakit ini satu benda yang negatif. Tetapi Islam mengajar kepada kita, penyakit ini harus dipandang dengan tabir Islam, iaitulah Allah Ta'ala memberi kepada kita penyakit dengan tujuan untuk kita sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar ini adalah untuk mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada macam-macam kaedah yang Allah Ta'ala nak angkat darjat kita. Antaranya Allah angkat darjat seseorang dengan memberi ilmu kepadanya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat darjat orang-orang yang berilmu dengan beberapa darjat. Ada orang yang Allah Ta'ala angkat darjatnya dengan memberi zuriat keturunan. Dia ni biasa-biasa saja. Tiba-tiba bila melahirkan anak ni tadi, yang sulung ni tadi pandai baca Quran. Menyebabkan anak ni tadi boleh hafal Quran, maka satu keluarga diangkat darjatnya. Jadi orang baik, dapat hidayah kerana anak tu tadi. Ada orang yang Allah Ta'ala angkat darjatnya dengan bagi rezeki kepadanya. Tiba-tiba kita katakan dia dapat satu rezeki, dapat tanah dia dibeli oleh kerajaan contohnya. Tanah dia sekangkang kera saja, tak besar mana, tapi kena laluan nak buat bangunan kerajaan ataupun laluan LRT dan sebagainya. Tiba-tiba tanah sekangkang kera tu jadi mahal dan menyebabkan dia jadi jutawan segera. Itu pun kaedah Allah Ta'ala angkat darjatnya. Ada Allah Ta'ala angkat darjat melalui diberikan penyakit kepadanya. Waktu dia sihat, tiba-tiba diuji dengan sakit. Bila dia sakit, dia sabar.
maka Allah Ta'ala angkat darjatnya dengan kesabaran yang ada kepada dirinya. Sebab itu bila kita ziarah orang sakit, kita kena pujuk ataupun kita kena memberi harapan kepada dia. Tuan, sabarlah. Mungkin dengan penyakit ini Allah Ta'ala nak angkat darjat Tuan. Mungkin dengan Tuan sabar, Allah Ta'ala akan nak masukkan Tuan ke dalam syurga. Dengan Tuan diberi penyakit ini, Allah Ta'ala nak uji dan nak bagi darjat yang lebih baik kepada Tuan. Maka kita ni hendaklah sabar atas ujian yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji kepada kita. Sabar ni dia senang nak sebut. Ya, kita pergi jumpa orang, cik, sabarlah cik oi. Tapi yang menanggung ni, ya Allah, rasa tak tertanggung. Orang yang cakap senang. Sabar ini senang diucap, tapi susah nak ditanggung. Orang yang menasihati senang, tetapi orang yang dinasihati nak menanggung kesukahan itu adalah sukar. Sebab itulah orang yang sabar ketika mana diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala angkat darjatnya. Perasan tak tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Ni musim kita nak di dalam bulan Syaban. Sebelum bulan Syaban kita bulan Rejab. Bila kita baca tentang sirah Nabi, tuan-tuan bacalah mana-mana kitab sirah Nabi yang tuan-tuan suka. Sama ada kitab yang besar Ar-Raqiqul Makhtum, ataupun nak baca tentang fiqhus sirah, ataupun nak baca kitab-kitab sirah yang dalam bahasa Melayu yang telah ditulis oleh penulis ustaz-ustaz kita di Malaysia pun boleh. Kita akan berjumpa benda yang sama. Apa dia? Ketika mana Nabi diuji, selepas diberi ujian yang berat, mesti Allah Ta'ala akan gembirakan Nabi. Ketika mana Allah Ta'ala uji Nabi dengan ujian yang berat, ketika mana Nabi berdakwah di Taif, kemudian orang Taif melemparkan najis, membaling batu kepada Nabi. Pulang daripada Taif, berlaku pula sekatan ekonomi kepada Nabi dan juga para sahabat. Orang kafir Quraisy di Mekah memulaukan Nabi, membuat sekatan ekonomi. Sehingga kan orang Islam sampai tak ada makanan nak dimakan. Sebab orang lain pulau, tak boleh jual beli dengan orang Islam pada waktu itu. Kemudian diuji pula dengan kematian bapa saudara Nabi, iaitu Abu Talib, yang menjaga Nabi sejak daripada kecil. Ada orang nak nanya Nabi, bapa saudara Nabi lah yang pertahankan Nabi. Lepas daripada bapa saudara meninggal, isteri kesayangan pula meninggal. Isteri kesayangan yang berkorban harta, jiwa dan raga untuk Nabi. Dikala orang lain tak bagi harta kepada Nabi, Khadijah lah memberi segalanya kepada Nabi. Di waktu orang lain memulaukan Nabi, Khadijah lah yang bersama dengan Nabi. Tiba-tiba orang yang bersama dengan Nabi ini meninggal. Maka ini ujian yang berat yang berlaku kepada Nabi. Selepas diuji, Allah Ta'ala gembirakan Nabi dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dibawa naik, dibawa melancong, dibawa pergi berjumpa dengan Allah setelah berlakunya Isra' daripada Mekah ke Palestin, kemudian membelah langit ketujuh, melihat cakrawala sarwa jagat yang kerajaan langit dan bumi yang Allah miliki ini, dan diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun ke bumi, Nabi menjadi kembali semangat untuk meneruskan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok, selepas diuji tentulah akan diberi kegembiraan. Macam juga berlakunya, katakanlah berlakunya musim kemarau, musim tengkujuh, hujan. Hujan tak berhenti. Lepas hujan, kita tengok akan datang pelangi yang indah untuk memberi kegembiraan kepada penduduk bumi setelah hujan berhari-hari. Tengok bagaimana penyusunan alam ini. Ada yang diuji, selepas diuji akan diberi kegembiraan. Kalau kita tengok orang yang diuji dengan sakit, lepas sakit, baik daripada sakit, dialah jadi orang yang paling bersyukur dan gembira. Tak percaya, tengoklah orang keluar daripada hospital. Sebelum dia masuk hospital, amboi bukan main lagi. Semua makanan disebatnya. Makan je. Kemudian kena sakit. Kena jantung, kena darah tinggi, kena kencing manis. Kemudian berhari-hari, berbulan-bulan duduk di hospital, doktor bagi keluar. Tengok apa berlaku selepas keluar. Masjid tak berhenti. Pergi tiap-tiap hari masjid. Sebab apa? Ya Allah, rasa insaf. Kemudian makan pun jaga.
Bila orang bagi makan apa? Makan puding, minta maaf lah, tak boleh nak makan. Sebab apa? Kencing manis. Kemudian orang tawar pula, ni makanlah sup gearbox ni, sedap ni. Tak boleh makan sebab kolesterol, sebab jantung, takut nanti merebak penyakit. Kemudian orang ajak pula makan daging kambing. Tak boleh makan juga sebab darah tinggi. Kemudian orang ajak makan kacang, pulut, tak boleh makan pula sebab asma. Dia menjadi orang yang berjaga-jaga dengan penyakit yang dialami. Sebab itu tengok, apabila kita diuji, maka kita akan sentiasa sabar dan Allah Ta'ala akan bagi kegembiraan kepada kita. Baik, 2. Yang ketiga, para hadirin yang dihormati sekalian, sabar ini diajar di dalam agama begitu besar. Kalau kita semak di dalam pengajian, kalau siapa-siapa yang belajar tentang asas pengajian agama ataupun mari belajar di masjid, bab sabar ini akan diajar dalam bab tasawuf, bab akhlak. Ajar tentang sabar ini dalaman, nak memperkuatkan dalaman kita. Dalam bab tasawuf, bab akhlak. Dan dia akan diceritakan dengan kisah-kisah para nabi dan para rasul yang bersabar atas ujian yang diterima. Antara nabi yang paling dahsyat dapat ujian penyakit ini, antaranya adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub ini antara nabi yang diuji dengan sakit fizikal. Satu hari di usianya 70 tahun, Nabi Ayub ini diserang satu penyakit kulit. Bukan calang-calang penyakit kulit yang kronik yang berlaku kepada Nabi Ayub. Sehingga kan penyakit ini berlarutan sampai 7 bulan. Tuan-tuan bayang, sakit kulit ni, kalau sakit kulit ni, kalau sehari pun kita rasa tak senang, tak boleh nak tidur. Sebab gatal. Garu-garu, lepas garu-garu. Saya ingat kalau dulu-dulu, paling sedap garu sebelum ada teknologi pencakar tangan tu yang dibuat daripada kayu, hujung dia tu ada macam jejari tu. Sebelum orang garu dengan kayu tu, orang garu apa? Yang paling sedap garu dekat dinding. Dulu ada dinding biji tu kan. Paling sedap pergi duduk belakang, tenyeh tu kan. Sedap garu. Sakit kulit ni, ya Allah, berhari-hari, kadang-kadang tak boleh tidur. Tak boleh tidur sebab apa? Gatal. Bayangkan Nabi Ayub sakit kulit 7 bulan. Allahu Akbar. 7 bulan rasa sakit kulit. Nonton bayangkan. Sampaikan isterinya jumpa Nabi Ayub. Wahai suamiku, mintalah doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala akan makbulkan doa kamu. Sebab kamu ni adalah seorang Rasul. Tentulah kamu minta kepada Allah, Allah akan makbulkan doa kamu. Isteri pujuk kepada suami. Jawab Nabi Ayub satu jawapan yang subhanallah. Nabi Ayub menjawab, aku ni malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala bagi sihat kepada aku 70 tahun dah sihat. Allah Ta'ala uji 7 bulan saja bagi tak sihat. Jadi aku malu sangat-sangat nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku sabar sahajalah. Allahu Akbar. Kita kadang-kadang kita sakit demam saja, meraung, ya Allah. Allah. Kadang-kadang orang lelaki ni bila dia sakit lagi kuat dia punya dugaan dia. Orang perempuan dia kalau dia sakit dia senyap, kadang-kadang buat kerja lagi. Sakit pun buat kerja. Tapi orang lelaki kalau dia sakit, ya Allah, lebih daripada budak lagi tu kan. Tu tengok Allah Ta'ala bagi kelebihan lelaki dan perempuan. Orang perempuan dia kurang dari sudut fizikal tapi batin dia kuat. Orang lelaki dari sudut fizikal dia kuat tapi batin dia pula lemah. Tengok diterbalikkan supaya apa? Untuk saling nasihat, tolong menolong, kasih mengasihi antara satu sama lain. Apabila orang perempuan lemah fizikal, lelakilah yang pertahankan fizikalnya. Tapi bila orang lelaki lemah, dia punya dalaman dia sedih, sakit, orang perempuan lah yang datang memujuk. Tengok bagaimana Allah Ta'ala ciptakan kita berpasang-pasangan cantik.
Sebab itu heran bila ada orang yang cinta sejenis ni macam mana ni kan. Tak kena. Baik, itu tajuk lain lah. Kemudian apabila terjadi begitu, Nabi Ayub pun berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Taala sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Bagaimana Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, bahkan lebih penyayang daripada yang penyayang, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa Nabi Ayub dengan disembuhkan penyakit daripada penyakit kulit tersebut. Baik. Apa pelajaran yang kita dapat adalah apabila kita ditimpa penyakit, yang pertama kita kena redha dan sabar atas ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jangan kita meronta-ronta, membuat satu tepikan, mengatakan, why me? Kenapa aku? Allah tak sayang ke aku? Tidak. Tetapi Allah Ta'ala nak suruh kita sabar, redha atas ujian yang menimpa kita. Yang kedua, diajar kepada kita mesti berikhtiar cari penawar kepada penyakit kita. Kita kena ikhtiar, tak boleh kita duduk saja. Sebab diajar kepada kita, bila kita sakit, kita kena ikhtiar cari ubat untuk sembuhkan penyakit kita. Sebab apabila kita cari penawar, maka diajar kepada kita untuk kita mencari ilmu. Ilmu pula yang masuk. Doktor bila ada satu penyakit, para doktor kita tak tidur malam cari penawar. Ini dipanggil sebagai research, buat kajian, termasuk dalam elemen Iqra, iaitu bacalah dengan nama Tuhanmu. Baca ini kata ulama bukan sekadar baca, menganalisa, mencari solusi, itu termasuk dalam Iqra, semangat Iqra tersebut. Macam pensyarah kita kat universiti, setiap hari membuat kajian, apa lagi yang boleh ditambah baik kepada ilmu yang ada. Termasuk dalam ilmu perubatan, subhanallah, hari ini para doktor kita yang terlibat dalam penyakit COVID ini bukan sekadar merawat, bahkan bertungkus lumus cari penawar. Gunakan sebanyak mungkin ilmu yang ada, cari macam mana nak cari vaksin untuk merawat penyakit ini. Subhanallah, kita doakan mudah-mudahan diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dapat mencari penawar kepada penyakit kita ini. Sebab itu kita orang Islam, kita kena pakar dalam bidang-bidang yang lain. Orang Islam bukan sekadar semua nak kena jadi ustaz semua orang, tidak. Orang Islam semua kena jadi imam saja, tidak. Imam berapa masjid sahaja kan. Tetapi yang disuruh kepada kita, carilah ilmu-ilmu lain dalam bidang keduniaan ini, kerana itulah ilmu Islam. Ilmu perubatan ini termasuk dalam ilmu Islam. Ramai para ulama, Ibnu Sina, Ibnu Qayyim yang terlibat dalam perubatan, yang mereka ini hebat. Maka kena orang Islam kena belajar bersungguh-sungguh. Adik-adik kita yang sedang menonton ini kena ada satu niat, semangat dalam diri. Macam ustaz dah tua dah tak boleh buat apa dah termasuk tak boleh nak belajar sains dan sebagainya. Jadi yang belajar kat sekolah, yang belajar kat universiti, mesti ada satu semangat untuk kita belajar bersungguh-sungguh, jadi orang yang pakar. Apabila kita jadi pakar, kita boleh menyumbang kepada agama, kepada ummah kita. Kadang-kadang mungkin para doktor kita inilah yang akan masuk syurga lebih awal daripada orang lain, kerana hidup dia, matinya, kehidupan dia, masanya, semuanya diberikan kepada ummah. Nabi kata sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kita bukan orang yang menyusahkan, tetapi memberi manfaat. Baik. Oleh sebab itu, para hadirin yang dihormati sekalian, kita hendaklah mencari penawar kepada penyakit kita. Okey? Baik. Seterusnya, para jemaah yang dikasihi sekalian, penyakit ini juga, kata ulama, antaranya kitab yang saya rujuk iaitu Tibbun Nabawi yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ketika mana beliau menghuraikan makna penyakit, dia pecahkan kepada dua. Tengok Islam memandang penyakit. Kalau kita tanya kepada doktor, para doktor ataupun bidang perubatan yang konvensional, maka bila kita sebut penyakit,
maka dia akan sebut tentang penyakit apa? Penyakit berjangkit, penyakit kronik, penyakit selsema, demam, jantung, kencing manis. Disebutlah nama-nama penyakit. Kemudian dipecah-pecahkan. Sebagai contoh COVID. Ya, COVID ini dia masuk dalam satu keluarga, namanya adalah corona. Dia ada satu keluarga penyakit namanya corona yang berkaitan dengan pernafasan. Antara keluarga penyakit ini antaranya SARS. Ingat tak dulu tahun 2013 ke begitu, ada satu penyakit yang viral namanya SARS yang berkaitan dengan pernafasan. Maka ia termasuk dalam kumpulan ini. Baik. Maka di dalam Islam memandang penyakit ini, kata Ibn Qayyim, ada dua. Satu penyakit fizikal, yang kedua penyakit dalaman. Satu penyakit zahir, satu penyakit batin. Semua daripada kita, bila kita ada penyakit fizikal, kita sibuk-sibuk cari penawar. Demam waktu pagi juga cari Panadol. Pening kepala waktu pagi juga cari MC. Demam waktu pagi, tengah hari pergi jumpa doktor. Bila kita ada penyakit fizikal, memang kita cepat-cepat cari penawarnya. Tapi kata Ibn Qayyim, bila manusia terkena penyakit batin, kita jarang cari penawar. Apa penyakit batin ini? Antaranya hasad dengki, penyakit dengki, penyakit iri hati, penyakit kedekut, penyakit rasa menyampah pada orang lain, penyakit benci, penyakit zalim kepada orang. Penyakit dalaman ini tak ramai orang cari penawar. Tapi bila bab fizikal, patah tangan, patah kaki, pening kepala, sakit rasa demam, sakit jantung, cepat-cepat kita cari penawar. Tetapi bab penyakit dalaman ini tak ramai orang, kadang-kadang buat tak tahu sahaja. Sedangkan penyakit dalaman inilah yang paling mustahak, yang paling banyak yang berlaku kepada kita. Bahkan hari-hari berlaku. Tapi kita buat tak kisah saja. Bahkan, kata ulama', penyakit dalaman inilah yang akan menjadi soal jawab kita di akhirat. Penyakit fizikal ini, waktu kita kena atas dunia ni, tak tanya pun soal jawab bila kita mati. Bila kita mati, malaikat tak tanya, awak mati ni kenapa? Kencing manis? Ya Allah, teruk berbenar awak ni. Masuk neraka? Tak. Tidak ditanya, awak kenapa meninggal? Sebab COVID. Oh, boy. Jadi, maka masuk neraka. Sebab apa? Sebab awak ni tak jaga kebersihan diri. Tidak. Malaikat ataupun soal jawab kita di akhirat nanti banyaknya akan ditanya tentang penyakit dalaman kita. Banyak mana kita ini ada hasad dengki dengan orang. Banyak mana kita ni iri hati dengan orang. Bila kita iri hati, mulalah kita nak buat dosa yang lain. Pasang strategi macam mana nak jatuhkan orang ini. Kita dengki kepada perniagaan orang. Sakit dalaman ni. Tak boleh tengok dia untung. Hari-hari fikir macam mana nak jatuhkan kedai dia. Maka ini penyakit dalaman yang akan membarah dalam diri kita. Kemudian kita dengki pula. Tengok orang lain berjaya. Kalau dengki dia sudut kejayaan nak improve diri tak apa. Tapi sekiranya kita buat perkara yang tak baik, bagaimana untuk jatuhkan dia, maka itu tidak dibenarkan. Kemudian penyakit kedekut. Rasa cinta kepada dunia. Bila ada harta, kita nak kumpulkan harta kita ini. Kita kumpul banyak-banyak harta sehingga kan kita kedekut nak sedekah. Kedekut, ketor tangan nak bagi derma kepada orang. Ini satu penyakit dalaman. Himpunkan kekayaan. Kemudian kita berasa syok, kita berasa hebat kepada diri kita sendiri. Ini pun penyakit dalaman. Kita rasa kemas je kita kan. Ada follower di Instagram ada lebih kurang 500,000. Oh, kita rasa macam kita ni hebat dah. Rasa seronok, rasa kembang pungkok orang kita kata. Kalau kita upload sesuatu yang like tu ada dekat 100,000, kita rasa hebat kepada diri kita. Ini adalah penyakit yang besar dalam diri. Kemudian kita rasa apa lagi? Kita rasa macam kita ini
Apa yang kita nak, semua kita boleh dapat. Kerana kita ni pandai, rasa pandai daripada orang lain. Ini pun penyakit dalaman. Kita rasa orang lain semuanya tak pandai. Mentang-mentang kita ada pangkat akademik, kita ada sijil, macam-macam sijil kita ada. Berpuluh-puluh sijil kemahiran yang kita ada. Dan kita rasa kitalah yang paling pandai sekali. Ini adalah penyakit dalaman. Ataupun kita rasa apa? Rasa cantik daripada orang lain, rasa handsome daripada orang lain. Kita kutuk orang lain. Maka ini penyakit dalaman. Kata Ibnu Qayyim, penyakit dalaman inilah sebenarnya yang paling banyak berlaku kepada manusia, tetapi manusia tak cari penawarnya. Macam mana nak ubat penyakit dalaman? Macam mana? Kita berhenti rehat seketika. Kalau dalam TV bolehlah. Ini kena ceramah je kan. Baik, tuan-tuan tengok ke tidak saya ni? Ataupun saya je bercakap seorang diri ni. Saya difahamkan lebih kurang 10,000 yang tonton kita hari ni. Subhanallah. Jadi yang mana tengah tengok ni boleh share lah. Share kepada kawan-kawan, teman-teman. Mudah-mudahan lebih ramai yang mendapat manfaat daripada majlis ilmu kita pada malam ini. Baik. Bagaimana kita nak cari penawar kepada penyakit dalaman? Kalau penyakit luaran ini senang. Kita pergi jumpa doktor. Doktor analisa penyakit kita, diagnosis kepada penyakit kita, kemudian diberi ubat. Ikut sahaja disiplin makan ubat, dengan izin Allah, baiklah kita. Tapi kalau penyakit dalaman ini, macam mana kita nak buat? Adakah kita boleh pergi jumpa doktor? Assalamualaikum doktor. Doktor tanya, sakit apa? Saya sakit iri hati doktor. Doktor pun tak boleh bagi ubat. Doktor tanya, awak sakit apa? Saya rasa lebih pandai daripada orang lain. Doktor ada ubat tak? Ada. Ubat dia penampar je. Tak ada ubat. Tak ada klinik yang boleh bagi ubat kalau kita ada sakit dalaman. Maka kalau sakit dalaman ni, nak cari kat mana? Ni tempat dia ni. Nama dia apa? Masjid. Masjid, surau, Kelantan kata balesah. Inilah tempat-tempat kita nak ubat hati kita. Nak mencari penawar kepada penyakit hati kita. Bila kita datang masjid, maka kita sudah mula masuk klinik untuk rawat hati kita. Rawat hati kita. Ibnu Qayyim dia ada sebut tentang penawar bagi hati. Macam mana nak rawat bagi hati ini? Rumah Allah Ta'ala. Bila kita masuk masjid, tengok macam mana masjid mendidik penyakit hati kita. Bila kita masuk masjid, kita nak solat, maka kita akan duduk dalam saf yang sama, yang tidak ada beza antara orang berpangkat tinggi, orang berpangkat rendah. Orang yang berilmu tinggi ataupun berilmu akademiknya sikit. Tak ada. Semua akan duduk suatu saf yang sama. Siapa sampai dulu, dialah yang duduk di saf. Imam pun takkan buat pengumuman. Siapa yang gaji 10,000 ke depan, duduk yang soft pertama. Yang mana gaji B40, duduk di soft ketiga keempat. Tak ada pengumuman itu dibuat. Semuanya duduk. Kadang-kadang kita tengok sebelah kita, orang pakaiannya biasa sahaja. Di sebelah kanan kita, ada orang yang bertaraf tinggi sikit sebagainya. Maka dibuat kepada hati kita, maknanya kita ni adalah semuanya sama sahaja. Meluruskan kaki, angkat takbir, melafazkan lafaz takbir yang sama, rukuk yang sama, sujud yang sama, iktidal yang sama, tahiyat yang sama. Tengok, masjid didik kita supaya merendah diri. Kemudian masuk dalam masjid, tentulah kita ada ibadah solat. Tengok bagaimana solat mengajar kita pupuk hati kita, penyakit hati. Kita merendahkan kepala yang kita duduk rasa macam tempat yang tertinggi. Bijaknya bijak di otak kita. Rasa kacaknya kacak di wajah kita. Kemudian solat ajar kita tunduk, sujud, meletakkan sehina-hina, sama taraf dengan kaki. Merasakan bahawa kita ni tak ada apa. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Jalil yang maha tertinggi. Dia ajar kepada kita. Kemudian kadang-kadang kita masuk masjid tu, imam yang duduk depan kita tu, cuba tanya dia. Kalau di masjid kita ni, dia ada imam. Kalau kita tengok pangkat dia tu adalah grade-grade dia tu.
Kadang-kadang grade dia lebih rendah pada kita. Kita ni CEO, ketua pengarah. Yang mengimamkan kita tu kadang-kadang penolong pegawai je. Kadang-kadang pembantu pegawai. Kadang-kadang pegawai biasa saja. Tapi dia jadi imam. Kerana dia layak, kerana dipilih, kerana dia berkelayakan dan dilantik oleh jabatan agama. Dan kita walaupun kita berpangkat, berjawatan, kita kena duduk di belakang. Tengok mengajar kita bagaimana merendah diri, jaga hati kita. Sebab itu dalam masjid ada apa lagi? Ada pengajian. Nah, ni hari ni kita buat pengajian. Duduk yang mengajar tu, kita Tok Guru mengajar atas meja. Kita duduk di mana? Takkan nak letak sama meja dengan Tok Guru, tak. Kita akan duduk bersila. Duduk bersila, diajar kepada kita adab menuntut ilmu. Duduk, kemudian baca Quran, dibacakan hadis, dibacakan sirah sebagainya. Kemudian diajar kepada kita tentang bagaimana kita nak pupuk diri kita. Agama ajar kepada kita kenapa? Ajar kita merendah diri. Ajar kita supaya kita ni kasih mengasihi antara satu sama lain. Sebab itu masjid dia mengajar kita hablum minallah. Kita solat, kita ini beribadah kepada Allah. Dan hablum minan nas, iaitu menghubungkan sesama manusia, bersilaturrahim. Bila masuk dalam masjid, kita bersilaturrahim dan sebagainya. Sebab itu, antara kaedah kita nak merawat hati kita adalah kita kena datang ke rumah Allah, iaitulah masjid. Kaedah yang kedua, kata para alim ulama, bagaimana nak merawat penyakit hati kita, kita kena membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran ini adalah satu panduan hidup. Dalam ini bukan sekadar dinyatakan kisah-kisah para rasul dan nabi, tetapi juga pesanan-pesanan Allah supaya kita ini menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajar kepada kita supaya kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ajar kepada kita jadi orang yang bersyukur. Apa yang Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita, kita kena syukur. Ini bagaimana kita nak ubat hati kita. Contoh sekarang ini, waktu COVID-19 ni, apa benda pelajaran syukur yang paling besar kita dapat? Pertama, syukur kita sihat. Hari ini kes berapa? 143 ke tak salah saya. Kematian pun dah meningkat sampai 57. Kadang-kadang kita pun rasa, ya Allah, nasib baik tak kena dekat kita. Sebab penyakit COVID-19 ni benda tak nampak. Kalau dia sebesar gajah, senang. Kita nak salahkan dia. Kenapa awak pergi sana? Kan benda tu ada penyakit. Awak pergi sana memang kenalah. Ini penyakit tak nampak. Kita tak tahu siapa pembawa. Kita tak tahu dekat mana dia ada. Dan orang yang kena tu pun bukan dia nak cari penyakit itu. Maka kita kena syukur pada Allah. Ya Allah, nasib baik tak kena dekat aku. Ya Allah, nasib baik tak kena pada keluarga aku. Ya Allah, nasib baik tak kena pada jiran-jiran aku. Nasib baik tak kena pada kita. Nasib-nasib baik itu siapa yang tentukan? Allah Ta'ala. Maka kita kena syukur. Saya membaca Facebook tentang kisah orang-orang yang dah negatif COVID ini, dia cerita pengalaman dia. Dia pun tak tahu macam mana dia kena. Kadang-kadang ada yang kontak, ada yang duduk sebelah, ada yang sentuhan, macam-macam. Dan dia pun tak nak. Tetapi bagaimana dia rasa syukur apabila duduk kuarantin 14 hari, diberikan keputusan negatif. Maka kita yang baca pun, ya Allah, syukur kita ni nasib baik tak kena. Sebab itu yang ada depan saya ini, yang duduk dalam rumah, kita kena banyakkan syukur pada Allah kerana kita ini tak kena penyakit COVID-19 yang ada di sekeliling kita. Tempat lain, ya Allah, Itali, di US, macam-macam peningkatan sampai beribu sehari meninggal. Maka kita kena syukur pada Allah atas nikmat sihat yang Allah bagi kepada kita. Kata Nabi tentang 5 nikmat yang manusia lupa adalah nikmat sihat. Bila kita rasa sakit, baru kita terasa besarnya nikmat sihat. Yang kedua, waktu COVID-19 ni apa benda yang kita syukur? Syukur kita ada rumah. Kerajaan suruh duduk rumah. Tuan-tuan pernah terfikir tak? Orang yang tak ada rumah, dia nak pergi duduk mana?
Tuan-tuan, kalau malam-malam waktu sebelum COVID-19 ni, tuan-tuan pergilah ke Kuala Lumpur. Tuan-tuan tengok, ada orang yang duduk beralaskan kotak, beratapkan langit. Tidurnya berbantalkan lengan, beralaskan kotak, berselimut baju yang ada, beratapkan langit. Tak ada rumah. Terfikir tak kita, waktu sekarang ini, mana dia duduk? Sebab itu kita kena syukur ada rumah. Kemudian lepas kita fikir orang tak ada rumah, pernah tak kita fikir, macam mana orang yang duduk berkurung, bertahan dalam rumah, rumahnya kecil? Tuan-tuan pergi ke PPR, tuan-tuan pergi ke rumah-rumah setinggan ataupun flat. Mereka ini, Allah Ta'ala sempitkan rezeki makannya, tetapi Allah bagi rezeki zuriatnya. Kadang-kadang kita pun heran, anaknya ramai. Rumah PPR, rumah flat, anaknya ramai. Biliknya ada 3. Tuan-tuan pernah terfikir tak, macam mana dia bertahan 14 hari, hari ni ke hari ke berapa dah? Hari ke 17, 18. Bertahan hampir 20 hari ini dalam rumah yang kecil. Allah. Lepas duduk dalam bilik, puas, duduk ruang tamu. Lepas ruang tamu, rasa boring, pergi duduk dekat koridor. Lepas duduk koridor, boring, duduk dekat bilik termenung. Pergi duduk dalam tandas, dah boring. Pusing. Kau tengok aku tengok engkau. Lepas tengok satu channel, main telefon. Uish, macam mana dia bertahan dalam rumah yang kecil? Sebab itu kita syukur ada rumah yang selesa, yang boleh kita duduk berpanas ataupun berlindung daripada panas dan hujan. Sebab itu kita kena syukur atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Kemudian waktu COVID ni apa syukur lagi? Syukur ada rezeki duit. Ni yang bekerja jabatan kerajaan, tak kerja duit masuk. Yang maknanya bekerja tak kena masuk pejabat lah, bekerja daripada rumah. Tak sekuat kita bekerja di pejabat. Kalau di pejabat ada bos, kita kena mesyuarat sebagainya. Sekarang ni duduk dalam rumah buat kerja, gaji bulan-bulan masuk. Syukur. Tuan bayang orang yang berniaga hari-hari, yang rezekinya hanyalah kena berniaga. Kalau dia tak keluar rumah, tak adalah rezeki tersebut. Pemandu teksi, orang yang bawa Grab, orang yang bekerja sendiri. Saya ada teman-teman yang bekerja sendiri, saya tanya macam mana, dia kata terjejas sedikit. Sebab apa? Dia kerja kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Untung hari tu boleh makan hari tu, ataupun untung hari ni makan esok. Tuan-tuan pernah terfikir tak, waktu sekarang dia tak boleh keluar berniaga, tak boleh keluar bekerja, macam mana dia bertahan untuk duduk dalam rumah? Kita katakan, mungkin dia ambil wang simpanan. Tapi berapa banyak wang simpanan yang dia ada? Berapa banyak? Sebab itu kita kena syukur banyak-banyak kita ada pekerjaan. Sebab itu yang mana ada rezeki lebih, berhati-hatilah jiran-jiran ataupun sanak saudara kita yang terputus bekalan makanan. Kalau tak boleh bergerak untuk bagi makanan, kita send lah. Hari ni kita ada ni telefon. Buka saja telefon, boleh hantar nombor akaun, send. Berapa banyak yang kita mampu, kita membantu antara satu sama lain. Mudah-mudahan inilah kaedah kita bersyukur. Bila kita syukur, tenang. Tenang. Kita fikir orang lain lagi banyak ujian, kita alhamdulillah. Sebab itu syukur ini dia nampak kecil tetapi kesannya besar. Syukur ini kecil tetapinya besar. Baik, satu, macam mana nak ubat hati kita? Masjid, solat, kemudian syukur. Kita terus ke kita berhenti ni? Kita berhenti untuk memberi laluan azan, kemudian insya-Allah kita sambung balik.
Allah. La ilaha illallah. Baik, insyaAllah kita sambung dalam 5 ke 10 minit lagi sebelum kita tutup majlis ilmu kita pada malam ini. Baik. Seterusnya, bagaimana kita nak mengubat penyakit dalaman kita? Iaitulah para ulama mengajar kita sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ni adalah sesuatu perkara yang setiap hari perlu kita lakukan. Ya. Istighfar ini mengajar kita supaya kita ini sentiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu perkara yang disuruh melakukan kepada kita setiap hari, kerana setiap hari kita melakukan dosa, sama ada dosa itu perkara yang kecil ataupun perkara yang besar, maka hendaklah kita beristighfar kepada Allah. Pernah satu ketika Imam Hasan Al-Basri menyampaikan kuliah. Selepas dia menyampaikan kuliahnya, datanglah beberapa orang bertanyakan soalan kepada Imam Hasan Al-Basri, mengadu hal. Wahai Imam, aku ni ada tanaman, tetapi tanaman aku tak subur. Kemarau panjang jadi tak subur. Apa yang perlu aku buat? Imam Hasan Basri jawab, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian datang seorang lagi pula, wahai Imam, aku ni dah lama dah kahwin, tapi belum dikurniakan anak. Apa aku perlu buat? Imam Hasan Basri jawab, beristighfarlah kepada Allah. Datang seorang lagi mengadu hal, wahai Imam, aku ada anak aku degil. Apa yang perlu aku buat? Maka Imam Hasan Basri jawab, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian para jemaah tanya, wahai Imam, kenapa orang tanya kamu jawab istighfar? Satu soalan, istighfar. Modal sama je, senang kerja. Kenapa suruh istighfar? Maka Imam Hasan Al-Basri kata, ini bukan jawapan aku, tapi jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajar kita supaya kita ni beristighfar kepada Allah. Apabila kita beristighfar kepada Allah, Allah akan turunkan hujan, memberi kita rezeki kepada tanam-tanaman kita. Allah akan murniakan zuriat keturunan kepada kita. Kerana mungkin ada dosa-dosa kita yang tidak diampunkan Allah, yang menyebabkan Allah Ta'ala tangguhkan doa kita. Sebab itu, waktu sekarang ini, saya ingat Yang Berhormat Menteri Agama dan juga seluruh Jabatan Agama seluruh Malaysia mengajak kita supaya ini bermunajat. Kita duduk di rumah masing-masing, himpunkan sanak saudara, anak beranak kita pakat-pakatlah beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kita banyakkan istighfar kepada Allah. Kemudian kita tunaikan salat sunat taubat, mohon ampun. Mungkin di Malaysia ini kita banyak buat dosa sebelum ini. Sama ada kita sengaja ataupun tak sengaja, sama ada kita perasan ataupun kita tak perasan, atau buat-buat tak perasan. Maka marilah sama-sama kita beristighfar, minta ampun. Mudah-mudahan dengan kita diampunkan dosa, diangkat penyakit ini kepada negara kita dan seluruh dunia. Baik. Akhirnya para hadirin sekalian, dalam suasana COVID-19 ini saya nak ajar ataupun nak berkongsi tentang apa yang Nabi ajar kepada kita supaya kita terhindar daripada penyakit fizikal dan penyakit batin kita. Penyakit sudut pandang Islam. Maka macam mana Islam ajar kepada kita untuk hindar penyakit ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita zikir apabila kita nak ubat penyakit kita. Pertama, apabila kita nak keluar rumah, Nabi ajar kepada kita untuk membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bacalah doa ini ketika mana kita keluar rumah. Kita bertawakal kepada Allah
dan Allah lah yang kekuatan yang paling agung sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bacalah doa ini ketika mana kita nak keluar rumah. Menurut hadis, apabila seseorang itu membaca zikir ini, Allah Ta'ala pelihara dia sejak daripada dia keluar sampailah dia kembali semula ke dalam rumah. Yang kedua, diajar kepada kita membaca satu zikir. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apabila kita pergi satu tempat, sama ada kita pergi sekolah, kita pergi pejabat, kita pergi pasar, kita pergi stesen minyak, kita pergi ke mana-mana. Kata Nabi dalam satu hadis, apabila seseorang itu membaca zikir a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka dia akan terpelihara daripada musibah ketika mana dia berada di tempat tersebut. Jadi ini zikir yang kedua. Yang ketiga, Nabi ajar kepada kita supaya terhindar daripada wabak. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Iaitulah satu doa yang diajar kepada kita supaya kita ini terhindar daripada penyakit wabak, penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit wabak yang buruk, yang mengerikan, yang boleh berlaku kepada kita. Jadi ini 3 zikir yang boleh kita amalkan, iaitulah Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim ketika mana kita keluar rumah. Kemudian apabila sampai di satu tempat yang kita tujui tersebut, maka bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan doa yang ketiga iaitulah Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Tuan-tuan boleh print doa ini, tuan-tuan Google sahaja di telefon bimbit masing-masing, doa wabak, zikir pelindung diri, maka akan keluarlah zikir-zikir ini. Tuan-tuan print, tuan-tuan tampallah di pintu masuk rumah ke ataupun save dalam telefon bimbit masing-masing yang boleh kita amalkan. Mudah-mudahan dengan doa yang diajarkan oleh Nabi ini, kita akan terhindar daripada penyakit yang boleh berlaku kepada diri kita. Jadi sekadar itu sahaja, hampir 1 jam 50 minit ataupun 50 minit ke 1 jam kita bersiaran menerusi live pada waktu ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton daripada awal sampailah saat ini. Mudah-mudahan ada kebaikan yang kita dapat pada program ini, dan saya ajak untuk kita share lagi. Mudah-mudahan selepas daripada program ini kita boleh tonton lagi di masa-masa akan datang. Dan saya ucapkan tahniah kepada pihak masjid yang buat inisiatif ini. Walaupun masjid kita tak dapat berkumpul seperti selalu, tetapi masjid bekerja juga untuk anda supaya kita dapat teruskan pengajian kita. Masjid ini bawa balik ke dalam rumah anda. Kalau kita tak boleh datang masjid, kita bawa masjid balik ke rumah kita. Macam mana nak buat masjid? Semayang jemaah dalam rumah. Yang kedua, pengajian kitab. Sama ada buka ataupun ayah menyampaikan tazkirah pendek. Bukalah apa-apa kitab, bacalah setakat mana yang kita mampu. Hidupkan zikir, hidupkan tadarus Al-Quran. Kita menghidupkan rumah kita dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita akan menjelang Ramadan ini akan kita dapat hidupkan dengan suasana menghidupkan rumah Allah, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Terima kasih kepada semua. Saya mohon maaf atas kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.